Kota Baru, Kelantan. Negeri Cik Siti Wan Kembang ini menyaksikan kelahiran sebuah NGO yang banyak membantu ibu tunggal dan keluarga asnaf di sekitar jajahan negeri Kelantan Darul Naim. Diberi nama Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan, ia ditubuhkan lebih 7 tahun lalu. Mior Syamsir Mior Zulkifli Auni, 43 tahun, seorang suami, bapa juga jurutera yang disegani. Insan berhati emas sebagai pengasas, berterusan membantu masyarakat yang memerlukan. Pada awal penubuhan, fokus utama adalah membantu ibu tunggal untuk keluar dari kepompong kemiskinan. Kini, Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan turut membantu keluarga asnaf dan mempunyai lebih 700 keluarga berdaftar yang menetap di sekitar Wakaf Baru, Kota Jembal, Demit, Kubang Krian, Pengkalan Cepa dan sekitar Kota Baru. Mior dibesarkan bondanya, ibu tunggal yang cekal dan tabah mengharungi pelbagai dugaan dan liku-liku kehidupan demi anak-anak. Kekentalan semangat ibunya menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk Mior meneruskan kerja-kerja amal menyantuni insan-insan yang memerlukan. Mior mempunyai cara tersendiri dalam membantu mereka yang inginkan bantuan. Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan ni saya lebih suka saya serve dedicated community dan saya lebih suka kelab ni jadi eksklusif kepada members only. So untuk jadi members ni mula-mula dia kena isi borang lah. Dan nature kelab kita ni asnaf. So dia semestinya datang daripada golongan fakir miskin lah. Especially B40. Dan untuk mengelakkan scamming ataupun dia mengambil kesempatan, di borang tu kita letak satu disclaimer bahawasanya kisah dan apa-apa juga maklumat berkenaan dengan individu ini boleh disiarkan di media sosial. Sebagai setiausaha, kita sentiasa membantu dari segi barang-barang yang ditaja. Contohnya daripada sampai 5 lori, 6 lori kita bawa rakan-rakan bersama untuk membantu packing. Cik Mior sendiri ini adalah boleh dikatakan tokoh cakna asnaf. Jadi perlu ada lebih ramai lagi orang seperti Cik Mior lah. Untuk Cik Mior sendiri ni memang susah nak cari ganti dah. Susah cari ganti. Kalau di Kelantan ni saya rasa 1 dalam 1000. Sebab warga asnaf ni bila kita tanya je orang miskin di kawasan Kota Baru, kenal ke Cik Mior? Mesti kenal. Setiap minggu, Mior dan isteri Zurawati Zulkifli mesra disapa Cik T berkumpul bersama ahlinya untuk mendengar permasalahan mereka. Dikala kehadiran pandemik COVID-19 yang melanda seantero dunia, ramai terkesan dan tidak mempunyai pendapatan tetap. Justru selaku pemimpin, Mior sentiasa menyuntik semangat kepada yang hadir agar tidak tertekan dan bersedih menjalani kehidupan dalam serba kekurangan. Pemberian makanan melalui konsep bakul makanan atau food bank disediakan untuk golongan yang memerlukan. Setiap ahli perlu berdaftar dan melalui proses soal jawab serta pengisian borang yang disediakan agar mereka yang benar-benar layak mendapat sumbangan. Cik T bertanggungjawab menguruskan ahli kelab asnaf, terutama dari segi perincian data ahli dan hampir setiap hari didatangi mereka yang memerlukan barangan keperluan dapur, sabun, lampin pakai buang kanak-kanak mahupun dewasa.
Musim PKP ni untuk food bank lah. Kita buat food bank di antara 20 hingga 30 keluarga setiap hari yang datang. Kita bagi jadual lah. Setiap hari kecuali Jumaat dan Sabtu kita tutup untuk food bank. Kita bagi borang untuk satu rekod kita. Yang kedua kita tahu apa yang dia nak. Jadi kita senang nak beli barang untuk seterusnya. Jadi kita berbeza daripada orang lain sebab dia minta apa yang diperlukan sahaja. Jadi biasa orang lain dia bagi sama. Jadi bila balik benda tu dah banyak dah rumah dia. Jadi tak perlu. Kalau yang datang sini kita akan tanya dia apa yang tak ada. Itu beza di Food Bank Kelab Asnaf. Ini pejabat Mior Shamsir, jurutera elektrik profesional yang telah menimba ilmu dalam bidang kejuruteraan di Sheffield University, United Kingdom. Walaupun sibuk dengan kerja hakikinya, Mior aktivis sosial yang aktif dan giat dalam menyantuni masyarakat yang inginkan bantuan. Dia bijak membahagikan masa antara kerja dan aktiviti NGO yang diasas. Adakala dia turut menggunakan pejabatnya sebagai lokasi mengadakan perbincangan mahupun majlis kecil-kecilan. Sebelum PKP, di sini juga ruang bagi Mior mengajar kelas bahasa Inggeris secara percuma kepada pelajar sekolah rendah dan menengah. Bagi Mior, kerja amal kebaikan dan kebajikan perlu dilakukan dengan sepenuh hati untuk sentiasa mendapat kerjasama dan kepercayaan ramai. Jadi Kelab Asnaf ni bermula daripada individu saya sebagai seorang individu dan saya menggunakan saya punya profil seorang jurutera profesional untuk mendapatkan nilai kepercayaan daripada ramai. Setelah daripada itu, bantuan daripada rakan-rakan media lah saya rasa. Kalau tidak kerana akhbar-akhbar tempatan dan juga arus berdana dan juga syarikat-syarikat TV, media arus berdana, jika tidak kerana exposure yang mereka beri, tak mungkin jenama ni boleh dikenali dan juga mempunyai integritinya sendiri. Selain memberi bantuan keperluan harian kepada ahli Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan, Mior mementingkan pengisian rohani. Kelas Al-Quran, Fardu Ain dan ceramah agama turut diadakan untuk warga Asnaf, juga anak-anak Asnaf dan anak ibu tunggal di Rumah Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan. Beberapa tenaga pengajar yang berpengalaman menyokong penuh usaha Mior membantu ahlinya mempelajari lebih mendalam pengajian Islam. Sungguh pun, kebanyakan kelas dilakukan secara online, terdapat juga kelas secara fizikal, disusun bagi mereka yang ketiadaan telefon bimbit atau internet. Ya kadul barahu yakhtabu absarahum. Untuk sekarang ni kita memang jalankan kelas mengikut ikut kelas online, tapi alternatif yang lain yang ibu-ibu yang kurang kemampuan untuk telefon ataupun line internet kurang baik, jadi kita cari alternatif untuk buat satu jadual khusus yang mengikut SOP lah, mengikut SOP yang dia boleh datang terus ke rumah asnaf yang belajar secara bersemuka. Bagi pandangan saya, pekerjaan Cik Mior ni pekerjaan yang mulia lah. Dan tidak semua orang boleh buat sebab pekerjaan ini banyak ujian dan banyak dugaan. Jadi saya sebagai salah seorang ustaz yang berkhidmat sini menyokong penuhlah kerja-kerja beliau yang mana untuk membantu dan menolong warga-warga asnaf yang di luar sana, khususnya di Kota Baru lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak main test. Sumbangan datang dengan pelbagai cara dan bentuk.
Dikala musim pandemik, anak-anak belajar di rumah. Sebagai pengurus Rumah Kebajikan Asnaf Kelantan, Cik T peka keluhan ibu bapa yang kekurangan fasiliti untuk pendidikan anak-anak, terutama tidak mempunyai mesin cetak mahupun mesin pendua. Untuk memudahkan pembelajaran, anak-anak asnaf atau ibu tunggal boleh menggunakan mesin pendua yang disediakan secara percuma pada bila-bila masa. Cik T beramah dan mudah mendekati mereka yang serba kekurangan. Umumnya warga asnaf ni kita kena mendekati dan memberi kasih sayang lah. Jadi bila diorang datang, kita tanya khabar, kita tanya masalah. Diorang sebenarnya nak bercerita dan kita ni sebagai pemegang rahsia. So, bila dia percaya pada kita, dia orang cerita. Dia akan cerita masalah. Jadi kita sebagai pengurus ni, kita menyelesaikan yang mana mampu dengan izin Allah Ta'ala, insyaAllah. Sungguh pun mempunyai jadual yang padat, MIOR sentiasa bersemangat menghulurkan sumbangan dan setiap masa dipenuhi dengan perkara yang memberi manfaat kepada semua. Kebun kecil yang ditanam depan rumah Kelab Kebajikan Asnaf ini antara satu daripada hasil kebanggaan ahli kelab. Hasil tanaman yang dikendalikan dapat membantu mengurangkan beban ibu-ibu yang tinggal berdekatan untuk membeli sayur-sayuran. Di samping membantu golongan asnaf, MIOR dan ahli kelabnya turut menyediakan pelbagai aktiviti luar serta bekerjasama dengan NGO mahupun syarikat korporat menjayakan program anjuran Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan. Program yang dianjurkan seperti majlis berbuka puasa, sambutan raya, gotong royong, menziarahi warga emas, warga OKU, rumah anak yatim dan pusat tahfiz. Mesra Home Care Centre, pusat jagaan, pusat penjagaan dan rawatan pesakit atau singkatannya OSMERA, antara NGO yang saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Mariam Marina Musa, pengasas OSMERA, seorang yang positif. Rumah ini menempatkan warga emas yang selesa menghuni di sini dan Mariam sentiasa memberi rawatan seperti fisio, rawatan berkala ke hospital dan pengisian kerohanian. Menghadkan kira-kira 40 penghuni pada satu-satu masa, bagi Mariam mesra disapa bonda, warga kerja yang membantu penghuni dilatih dan ada yang mempunyai latar belakang dalam bidang fisio dan penjagaan warga emas. Dia sudah lebih 10 tahun mengendalikan rumah perlindungan dan mudah berkolaborasi dengan MIOR, terutama membantu warga emas yang tiada tempat tinggal. Pengalaman tu amat penting kerana dalam bidang dah 11 tahun ni, aku kata ribuan pesakit dengan ribuan keluarga dan sebagainya dengan kerenah macam-macam. Yang itu pertama. Yang kedua, dari segi macam mana, Bon kata bagi satu kemahiran macam mana kita nak menghadapi kerenah ni dengan nawaitu kita. Dengan kita satu niat kita, jangan gelecere. Macam mana kita bermula dan kita cuba peganglah apa yang kita niat tu. Setakat ni, Bonda rasa berpuas hatilah. Sekiranya ada NGO yang kenal kita ni, memang dia akan bagi sokongan. Paling tidak moral support. Contohnya macam Asnaf tu, Kelab Kebajikan Asnaf tu, orang kata macam baru ni dia bagi sumbangan makanan masa berbuka puasa selama sebulan yang diketuai oleh Tuan Mio lah. Yang kedua, macam Perkim pun ada juga menyumbangkan apa-apa di bulan puasa. Jadi cuma hari ni mungkin orang tak tahulah. Tidak tahu operasi bonda yang biasanya dia ingat tempat bonda ni adalah tempat berbayar, yang mana semua di sini berbayar dengan ribuan. Sebenarnya tidak macam itulah. MIOR sentiasa menyokong pelbagai aktiviti yang dijalankan Mariam, baik di rumah warga emas menetapkan penghuni lelaki mahupun sebuah lagi rumah bagi warga emas wanita. Sikap Mariam yang peramah
dan sentiasa memberi layanan terbaik kepada penghuni, sering juga dilawati pelajar IPTA dan IPTS yang menjalankan kerja-kerja kesukarelawan. Bagi Mariam, sokongan dan berkat doa daripada keluarga dan rakan-rakan dihargai untuk dia meneruskan kerja-kerja menjaga dan menyantuni warga emas di bawah rumah Osmera. Sejak Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan ditubuhkan, MIOR sebagai pengasas mempunyai pelbagai aktiviti mencurahkan keringatnya membantu golongan yang serba kekurangan. Lazimnya setiap hari Jumaat, MIOR dan isteri menziarahi keluarga asnaf yang tidak mampu untuk ke rumah asnaf, terutamanya yang terlantar sakit atau yang kekurangan upaya. MIOR mendekati mereka dan ingin memahami serta menyelami masalah yang membelenggu kehidupan seharian keluarga yang dilawati. Dengan cara ini, MIOR dapat menyampaikan sumbangan mengikut keperluan dan keutamaan masing-masing. Koryah Using mempunyai 4 cahaya mata yang semuanya masih bersekolah lagi. Suaminya terlantar lebih 3 tahun, namun tidak mematahkan semangat Koryah untuk mendidik anak-anak. Dan sifat inilah yang membuatkan MIOR kagum dan bangga akan semangat Koryah. Saya rasa komuniti fakir, miskin yang diiktiraf dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya kita sendiri kena ada satu program dan kita kena memurnikan kumpulan ini dan memahaminya. Ramai penyumbang yang saya jumpa, mereka tak faham asnaf itu apa. Jadi sebab apa saya letak nama Kelab Kebajikan Asnaf? Kenapa saya tak letak Kelab Kebajikan Orang Miskin? The beauty of asnaf tu Allah dah buat dalam Quran, surah At-Taubah ayat 60. Usai ziarah di rumah Koryah, MIOR ke rumah Aida Deraman yang suaminya tidak mampu berjalan akibat angin ahmar atau stroke. Sebelum diserang stroke, Ibrahim Long bekerja sebagai pelukis batik di kilang tidak jauh dari kediamannya. Kini, dengan kudrat berbaki, dia membantu pendapatan seisi rumah dengan melukis di atas kanvas. Walaupun warna-warna kehidupannya tidak seindah hasil nukilan karyanya, dia tidak menyalahkan takdir. Setiap apa yang berlaku, ada hikmah tersendiri. Bantuan dan sumbangan daripada Kelab Kebajikan Asnaf, terutama daripada MIOR, amat dihargai. Cik Mio ni hati dia sangat mulia. Suka tolong orang-orang susah. Seperti Kak ni dan ramai lagi lah warga asnaf lain pun. Suka membantu. Saya ucapkan terima kasih banyaklah kepada Bos Mio. Semoga Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan dia. Murah rezeki, bahagia di samping anak-anak dan isterinya. Tambah kalau boleh Kelab Kebajikan Asnaf ni lah berterusan lah untuk bantu warga-warga asnaf yang susah. Aida juga bersyukur diterima bekerja untuk membantu Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan. Baginya, MIOR mempunyai misi yang baik, membuka mata masyarakat jangan menyalahkan insan yang memohon bantuan dan sumbangan. Misi saya membawa masyarakat mendekati dan juga memahami. Apabila sebagian besar pada masyarakat dia meletakkan hukum kepada orang miskin, bahawasanya orang miskin ini malas berusaha, kurang pengetahuan. Seperti kita menghukum orang kaya dulu. Seperti itu jugalah kita kena ubah persepsi masyarakat ni, bahawasanya mereka bukannya sebenarnya malas,
bukan lahir-lahir itu malah. Bukan lahir-lahir itu tidak berpendidikan tinggi. Tapi ada sebab di sebaliknya yang menyebabkan mereka jadi macam tu. Bagi Mior, pendidikan awal kepada anak-anak itu penting. Dari awal, Mior mendidik anak-anaknya berkaitan dunia kebajikan, kerja-kerja kesukarelawan serta membantu dia mengembangkan sayap Kelab Kebajikan Asnaf Kelantannya. Jika Cik T bertanggungjawab menguruskan aktiviti di rumah Kelab Asnaf, bagi Rosila Roslan, suri hati pertama Mior lebih kepada menguruskan soal keuangan sumbangan daripada dermawan. Rosila mengakui Mior seorang yang sentiasa mendahulukan mereka yang serba kekurangan kerana dia pernah melalui fasa kesusahan ketika dibesarkan ibunya. Dia memang seorang yang passion dia terhadap warga asnaf. Sebabnya dia memang mungkin dia berasal daripada keluarga yang susah dan dia memang agak terkesan dengan kehidupan arwah ibunya, dan dari situ dia memang maksud dia ada kekuatan dan ada orang kata pun semangat untuk terus memberi dan memberilah. Semula-mula sekali saya kena jaga hati saya supaya saya tidak menjadi sombong, bongkak dengan apa-apa benda yang saya buat. Jadi apabila saya banyak berurusan dengan dia, sebenarnya kerinduan kepada arwah ibu itu hilang. Sebab hari Jumaat ni hari yang saya nanti-nanti. Sebab saya dibesarkan dalam keluarga, dalam suasana ibu yang struggle. Jadi bila dia orang datang, saya faham macam mana struggle dia. Jadi seboleh-bolehnya saya akan selesaikan masalah dia tu. Dan alhamdulillah setakat ni Allah Taala permudahkan rezeki di Kelab Asnaf ni. Selagi hayat dikandung badan, selagi itu Mior Syamsir Mior Zulkifli Auni akan meneruskan kerja kebajikan dan kesukarelawan. Setiap amal kebaikan yang dilakukan perlu disertai dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nama dan pangkat. Dan bagi Mior, perjuangan membantu insan yang serba kekurangan adalah satu perkara yang digalakkan dalam agama Islam.